Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafiriz zunub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibil mahbub. Nahmaduka rabbana wa nashkuruka ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bersama-sama kita membuka majlis pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat kepada baginda Nabi SAW amin 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk kita sama-sama hadir pada malam ini untuk kita meneruskan perbincangan kita daripada kitab Bahrul Mazi di bawah tajuk Babu ma ja'a fi adabil walad. Fi adabil walad. Bab yang telah datang ia pada mengajar anak, mengasuh anak, ajar adab kepada anak. Jadi kita dah baca pada perbincangan yang ke-303, 304 dan 305. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada
Masalah yang ke-306. Betul kan? 306 kan? Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Masalah mengasuh anak dengan adab yang baik-baik itu lebih afdal pemberian kepada anak. Ini saya nak sebut kepada kita di antara sebaik-baik pemberian. Pemberian kita kepada anak-anak kita ni banyak lah. Bagi mainan, bagi telefon, bagi apa? Bagi pendidikan, macam-macam kita berikan kepada anak-anak kita. Berikan pakaian. Yang lebih afdal pemberian kepada anak tu apa? Iaitulah mengasuh anak-anak itu dengan adab yang baik-baik. Itu yang paling baik lah. Kita tak mampu nak berikan benda-benda yang bersifat material, harta, kesenangan dan sebagainya, tapi kita boleh memberikan, mengajarkan kepada anak itu adab, maka itu pemberian yang tidak ada bandingannya jika nak dibandingkan dengan benda-benda yang bersifat dunia yang kita beri kepada anak-anak kita. Sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Ayyub bin Musa an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabi hasanin. Diriwayatkan daripada Abu Ayyub, daripada Ayyub bin Musa, daripada bapaknya, daripada neneknya radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada memberi bapa akan satu anaknya daripada pemberian yang lebih afdal daripada adab yang elok. Jadi kita nak ajar anak kita adab ni, kita kena tahu dululah adab tu. Macam mana kita nak ajar anak kita adab kalau kita sendiri pun belum lagi belajar tentang adab? Sebab tu kita kena belajar. Sebab tu lah kita kena hadir ke majlis ilmu. Sebab tu kita kena berguru, kena jumpa orang-orang alim untuk kita belajar adab daripada mereka. Jika kita sendiri pun kita tak reti macam mana nak bercakap secara beradab dengan anak-anak kita, kita tak reti nak tunjukkan akhlak, cara percakapan, akhlak yang baik kepada anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita tu nak bercakap benda yang elok. Pernah diceritakan, saya tak ingat cerita tu di mana, dekat mana saya tak ingat, tapi diceritakan seorang kanak-kanak yang dibawa ke hospital untuk bersunat, tak silap saya, kerana dia sakit kerana nak dilakukan operation oleh doktor tu, menyebabkan keluar macam-macam maki hamun daripada mulut dia. Daripada mulut dia keluar maki macam-macam, perkataan-perkataan yang tak baik keluar daripada mulut dia. Itu menunjukkan apa? Sampai mak dia jadi malu. Mak dia sendiri pun jadi malu kerana benda tu keluar daripada mulut anak dia. Daripada mana perkataan itu keluar? Yang pertama sekali, kalaulah anak tu melihat kepada ibu bapa dia cakap benda-benda yang tak elok, daripada kecil dia duk tengok, mungkin dia akan tiru, dia akan bercakap. Dan bila mak ayah pun cakap benda yang tak elok, anak bercakap, takkanlah mak ayah nak tegur, sebab dia pun cakap benda yang sama. Ataupun mak ayah tak bercakap benda yang tak elok, tapi anak-anak tu bergaul dengan kawan-kawan yang cakap dengan benda tak elok. Bila dia balik rumah, dia bercakap benda tak elok, tak dinasihatkan, tak ditegur, tak dilarang supaya tidak bercakap perkataan yang tak elok. Maka dia akan jadi satu kebiasaan bagi dia bercakap benda-benda yang tak elok. Jadi nak latih anak-anak kita dengan adab yang elok, maka ibu bapa tu dahulu perlu memperbaiki, memperelokkan adabnya. Begitu juga dengan guru. Guru yang ada di sekolah. Guru adalah selain daripada tugas dia mengajar ilmu, dia perlu juga mengajar adab.
Jika guru sendiri tidak memperlihatkan adab yang baik kepada murid, macam mana murid dia nak jadi orang yang beradab? Lepas tu kita tengok kan, guru kita kan, alim ulama kita yang terdahulu, adab mereka tinggi, akhlak mereka tinggi. Kenapa? Kerana mereka bukan sahaja ambil ilmu daripada guru mereka, bukan saja ambil ilmu je. Mereka pergi belajar bukan setakat ambil ilmu, tapi mereka ambil sekali dengan adab yang ditunjukkan oleh guru mereka. Sebab itulah kita tengok pada diri mereka tu nampak adab, nampak akhlak yang tinggi. Jadi hari ni anak-anak murid kalau pergi sekolah banyak hilang adab dalam diri mereka, kerana mereka tak tahu nak ambil, tak tahu nak tengok dekat mana, nak ambil dekat mana adab tersebut. Jadi kita sebagai ibu bapa yang paling dekat sekali dengan anak, kena ajak dan tunjukkan adab yang baik supaya anak-anak kita dapat tiru dan dapat ikut. Daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda. Masalah yang ke-307. Mengasuh anak dengan adab yang elok itu apa-apa ia, kata Zabidi di dalam Ittihaf As-Sadas Al-Muttaqin, telah berkata Al-Halimi, mengelokkan adab anak-anak itu ialah mengajar akan dia dan melatih akan dia atas berperangai dengan perangai yang terpuji. Daripada kecil lagi ajak akhlak-akhlak, adab-adab yang terpuji seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Boleh tengok, boleh belajar lah. Kalau kita nak tengok macam kita sendiri nak belajar tentang adab, akhlak, sifat-sifat mahmudah ni, kita mengaji kitab yang paling basic lah, yang selalu dibelajar di surau-surau masjid, di pondok-pondok, kitab Penawar Bagi Hati. Dalam tu diceritakan sifat-sifat mahmudah yang perlu ada bagi seorang mukallaf, dan apakah sifat-sifat mazmumah yang perlu dibuang daripada diri seorang mukallaf. Jadi dalam tu kita boleh kita belajar dan kita ajak pula kepada anak-anak kita. Walaupun ilmu tu untuk yang mukallaf, tapi kita boleh didik dan bentuk mereka. Jangan berbohong, jangan meninggi diri, jangan rasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Benda tu boleh ajak. Nampak anak kita ni macam nak suka menunjuk, kita habaq dia, menunjuk ni tak bagus. Sikap yang tak disuka, Allah tak suka. Kita bentuk lah, kita sebut, selalu sebut sampai melekat dalam hati dia. Kata dia perlu bersifat seperti mana yang kita ajar dia. Dan diajar akan dia Quran dan lisanul Arab. Ini di antara perkara yang menjadi kunci kepada akhlak tu. Kerana akhlak baginda Nabi SAW adalah akhlak Al-Quran. Ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana akhlak Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sebut apa? Kana khuluquhu khuluqul Quran. Akhlak Nabi ni apa? Akhlak Quran. Jadi nak memahami akhlak Nabi, maka baca Al-Quran dan faham Al-Quran. Kita akan jumpa akhlak mulia yang ada pada baginda Nabi SAW. Syekh sebut, ajak anak itu dengan perangai yang terpuji dan diajar akan dia Quran. Termasuk dalam perkara yang utama, perkara yang awal-awal kita kena ajak kepada anak-anak kita, selain daripada adab yang kita sebutkan tadi, kena ajak apa? Kena ajak anak-anak tu boleh baca Quran. Tu dulu. Maksudnya kita sebagai ibu bapa kena risau kalau anak tu dah nak masuk sekolah menengah tapi Quran tak boleh baca dengan betul. Kadang-kadang kita bermudah-mudah. Kita duk rasa anak kita tu boleh baca Quran dah. Ini sebahagian lah. Had ramai hantar mengaji kat kami ni. Setengah tu tanya, anak boleh lagi mengaji? Boleh dah, baca boleh dah. Cuma nak bagi apa, nak tambah lagi lah. Bila kita dengar baca, rupanya baca tu tak menepati lah. Boleh lah baca, tapi dengan curi napasnya,
dengan panjang pendeknya tak betul, dengan dengungnya. Jadi baca tu sebenarnya bukan hanya sekadar baca, tapi baca dengan betul. Kita kena pastikan ajak anak-anak kita di peringkat sekolah rendah tu berusaha sedaya upaya untuk pastikan anak dah boleh baca Quran sebelum masuk sekolah menengah. Ni tugas dan peranan mak ayah. Kalau masuk sekolah menengah masih lagi tak boleh baca Quran, kena muhasabah diri kita dengan muhasabah anak. Sebab anak tu dia bergantung pada kita. Pengalaman saya mengajar Quran ni, selemah-lemah mana pun budak tu, kalau kita bagi dia, ajar dengan cara yang betul, insya-Allah dia boleh baca Quran. Lemah macam mana pun kita kata, dia ni lembab sungguh lah, ajak payah masuk lah. Tapi kalau ajak kena cara betul, insya-Allah boleh baca. Kalau hak cerdik pun kita tak ajak dia dengan cara yang betul, dia tak akan boleh baca Quran. Jadi Syekh sebut di awal, dia kaitkan perangai yang baik tu, akhlak terpuji tu adalah dengan mengajarkan mereka membaca Al-Quran. Pastikan waktu maghrib kita main kuliah macam ni. Kalau kita ada anak kecil lah, kalau tak ada anak sekolah rendah, anak kecil tak apalah, duduk asrama lah, kita main kuliah, dengar kuliah, kita pastikan anak kita duduk rumah tu buat apa? Waktu antara maghrib dengan isyak. Ini waktu yang paling baik untuk baca Al-Quran, untuk kalau hafal Quran, untuk hafal Quran. Ini dipanggil waktu ghaflah, waktu banyak orang lalai di antara maghrib dan isyak. Sebab tu baginda Nabi SAW pernah sebut kepada orang yang tak mampu nak beribadah pada waktu malam. Nak buat ibadah, nak bangun sembahyang banyak-banyak, tak mampu. Nak buat ibadah lain tak mampu. Dia boleh jadikan beribadah di antara maghrib dan isyak itu sebagai asbab untuk dia mendapat syurga Allah. Jadi kita kena latih diri kita dan latih isteri kita, latih anak-anak kita supaya menghargai masa di antara maghrib dan isyak. Antara maghrib dan isyak ni, cubalah sedaya upaya waktu ni jangan bagi mereka tengok TV, jangan bagi mereka main telefon, jangan bagi buat benda-benda yang lalai, yang lara. Kalau ada anak yang besar-besar pun tengok dia main game pun, bagi nasihat. Ini waktu terbaik untuk buat ibadah. Kalau tak ada kuliah, waktu ni elok duduk baca Quran, elok sunat, solat sunat, awabin, antara sunat-sunat yang kita boleh buat. Cubalah manfaatkan waktu di antara maghrib dan isyak ini untuk kita isi dengan perkara-perkara yang bersifat ibadah. Jangan buat benda-benda yang lalai. Syaitan dia memang nak kacau kita. Waktu ni maghrib isyak ni dia nak kacau. Kalau tak ada kuliah nak buat apa? Kita sembang, duduk buat halaqah, kita sembang. Patutnya buat apa? Sepatutnya kita buka kitab ke, kita mutalaah sendiri, ataupun kita buka Quran, kita baca, ataupun tadarus, ataupun sembahyang sunat. Manfaatkan. Ni duduk dalam kuliah ni kira alhamdulillah. Oh, jam tu tak jalan. Kita tengok jam tu. Manfaatkan masa dalam kuliah ni. Jadikan dia sebagai waktu untuk kita menuntut ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan dia menjadi asbab boleh menggantikan kelemahan-kelemahan kita. Nak beribadah pada waktu malam tak mampu, nak berpuasa pada siang hari kita tak mampu. Mudah-mudahan kita manfaatkan waktu maghrib dan isyak ni menjadi asbab Allah Ta'ala bagikan syurga kepada kita. Ni Nabi sebut. Nabi suruh solat lah. Tapi kita tak. Waktu ni kita mengaji, fadilat mengaji ni sebenarnya lebih besar daripada solat sunat. Kalau ada mengaji, pergi duduk tahun tu sembahyang sunat tak kena kan? Tapi bila kita duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah akan mendapat pahala yang besar. Yang dihidupkan di antara maghrib dan isyak. Itu kalau ada tempat-tempat yang rasa tak mau buat kuliah antara maghrib dan isyak, rugi ya. Buat walaupun selang-selang kena buat. Kalau boleh buat hari-hari, itu yang terbaik. Kalau kata tak boleh buat hari-hari, buat selang-selang pun kena buat. Kerana kalau masjid dan surau melepaskan peluang di antara maghrib dan isyak ni, maka sangat-sangat rugilah masyarakat yang berada dalam komuniti tersebut. Hidupkan, ajarkan anak-anak kita baca Quran antara maghrib dan isyak. Jangan biarkan mereka buat perkara-perkara yang lalai. Tengok TV ke, tengok drama ke,
Tak tahu, saya pun tak pastilah ni ada cerita apa, drama ada. Saya pun tak tahu. Bahawa rumah saya tak ada TV. Jadi tak tahu apa cerita-cerita apa yang ada. Jadi kita ingat dan barang yang tak dapat tiada daripada segala hukum agama. Bukan setakat kita ajak anak-anak kita baca Al-Quran, di antara perkara yang kita perlu ajak kepada anak-anak kita untuk melahirkan sifat yang terpuji dalam diri dia, ajak segala hukum agama. Berkaitan dengan hukum-hukum sah batal ibadah, fardu ain lah. Ini kena ajak daripada sebelum dia akil baligh. Maksud dalam tempoh mumayyiz tu kena ajak dah. Ambil cara ambil uduk yang betul, cara solat yang betul. Saya rasa pernah sebut dah sebelum ni. Ini kita sebut sekali lagi. Di antara perkara yang penting dalam kehidupan anak-anak kita adalah ajak mereka hukum hakam. Semayang dengan cara yang betul, puasa dengan cara yang betul. Sehinggalah mereka akil baligh. Dan saya sebut lagi, maka apabila sampai ia kepada sempadan akal, diberitahu akan dia, akan Allah yang menjadikan alam ini, dengan beberapa dalil yang menyampaikan dia kepada pengetahuan. Jadi bila anak tu agak dia dah boleh fikir dengan akal dia, maksudnya dia boleh menilai, boleh membandingkan antara benda baik, benda buruk, kita dah boleh sebut kepada dia tentang Allah Ta'ala. Yang ni cerita hukum apa? Cerita berkenaan dengan ilmu tauhid. Yang tak sah ni ilmu Al-Quran, kemudian ilmu fardu ain. Yang ni ilmu tauhid, ilmu kenal Allah. Beritahu akan dia, akan Allah yang menjadikan alam ini. Bagi tahu dia atas alam ini ada pemilik dia, Allah. Kita ini sentiasa dilihat oleh siapa? Oleh Allah. Kita buat ibadah disuruh oleh sebab oleh Allah. Jadi kita selalu sebut benda tu sampai dia masuk dalam akal dia, masuk dalam hati dia, bahawa dia duduk di atas muka bumi yang diciptakan oleh Allah dan dia sentiasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Sehingga kan dia nak buat benda-benda yang jahat pun dia akan jadi risau, rasa takut. Kita nampak macam tak beri kesan kan, kita cakap tu soal dia tak faham. Dia akan beri kesan waktu mana benda-benda ni. Dia akan memberi kesan kepada anak-anak kita bila anak-anak kita tu dah semakin membesar. Dia sampai satu tahap dia dah jauh daripada kita. Yang akan menjadikan dia takut untuk buat benda-benda yang jahat, benda-benda yang buruk adalah pesanan-pesanan kita tu. Saya sendiri pun melalui lah benda-benda tu. Duk ingat masa kecil-kecil tak bercampur dengan orang. Kami duduk di kampung tu, kampung saya tu ada kami ya. Tak ada siapa. Kami adik-beradik duduk dalam kampung tu. Kampung dalam hutan, duduk dalam hutan. Masa mula-mula duduk dulu ni tak ada apa lah. Elektrik pun tak ada, air pun tak ada. Kawan sama-sama kami lah. Sampai besar sikit barulah pergi sekolah berkawan. Jadi banyak bergaul dengan adik-beradik lah. Atau kalau pergi sekolah pun balik tak duduk kampung, duduk di rumah. Jadi bila sampai sekolah menengah barulah keluar, pergi bercampur dengan orang lain. Jadi apa yang disebut oleh mak ayah tu, dia memberi kesan. Bila kita nak buat satu benda, kita bercampur dengan orang yang macam-macam lah. Walaupun duduk dalam suasana yang boleh mempengaruhi, tapi dia kesan apa yang disebut oleh mak ayah tu dia ada. Kita jadi takut nak buat. Kita takut, bukan takut mak ayah marah, tapi kita takut ada satu perasaan dalam hati tu menyebabkan kita terhalang daripada buat benda-benda yang tak elok. Ini sebutnya, mak ayah sebutnya, sebut. Kita sebut sampailah masuk dalam hati dia, rasa takut nak buat benda-benda yang jahat. Kan ada kesan. Yang penting kita kena selalu sebutlah. Jangan marah ya. Kan? Kita marah lah. Anak tak ni kita marah. Tak kenal ni kita marah. Tapi kita tak sebut pun dekat dia. Buat macam ni Allah tak suka ni. Contoh tak semayang. Kita marah dah apa ni? Siapa tak semayang? Kita ajar zakah ya. Tapi kita tak sebut, kata tak semayang nanti Allah tak suka kita tak semayang. Allah bagi rezeki kat kita ni. Kan?
Allah Ta'ala bagi nikmat kat kita, lepas tu kita kena semayang, kita kena tunjuk, kita sebutlah walaupun dia tak faham. Kerana benda tu akan memberi dia fikir bila dia dah boleh fikir sendiri. Jadi Syekh sebut pun, kena sebut kepada anak tu tentang Allah yang menjadikan alam ini, dengan menyebut dalil-dalil yang menyampaikan kepada pengetahuannya. Tengok pokok, ni siapa buat ni? Tanyalah, ni siapa buat pokok ni? Allah buat. Ni langit siapa bagi jadi? Jadi jadikan dalil-dalil tu, petunjuk-petunjuk tu membawa kepada dia fikir. Daripada ketiadaan didengarnya perkataan orang yang ingkar akan agama. Jangan bagi anak-anak ni duk dengar benda-benda yang merosakkan pemikiran. Lepas tu anak-anak bila dia tengok video, tengok YouTube ke, tengok apa, kita kena ada pantauan. Jangan biar je. Kerana apa yang dia tengok tu akan masuk dalam pemikiran dia. Kalau sembang sama-sama mereka mungkinlah ada. Tapi bila dia tengok kat YouTube, saya pun ada dengar, baru ni dengar anak menakan saya sebut. Duk sebut tentang apa ni, malaikat lah, ada sayap lah apa. Saya duk dengar, duk sembang dengan anak saya. Jadi saya tanya, ini tengok mana? Dia kita tengok kat YouTube. Jadi buat gambaran-gambaran yang salah yang dia dapat tu daripada mana? Daripada sumber yang tak betul dan kita tak pantau. Dia boleh merosakkan cara pemikiran dia. Jadi kita kena pantau, kena bagi pengetahuan tu. Abang, jangan tengok benda-benda macam tu. Kita tak boleh gambarkan malaikat ni, kita tak tahu macam mana dan sebagainya. Kena bagi tahu dan kena pantau. Jangan bagi dengar orang-orang yang ingkar pada agama. Tengok dia panggil apa? Hujah-hujah. Kan budak-budak ni bagi tengok hujah orang kafir macam ni, hujah orang Islam macam ni. Itu juga tidak sesuai. Kenapa? Dia akan mempengaruhi pemikiran dia. Dia tak boleh nak fikir lagi. Jadi bagi dia dengar benda-benda yang baik. Bagi hujah-hujah yang baik. Jangan bagi dengar benda yang tak baik. Macam tu juga orang yang baru belajar. Orang baru nak kenal agama. Orang baru kenal agama, dia tak boleh belajar pembandingan agama. Ilmu pembandingan agama. Dia dengar agama ni kata macam ni, agama ni kata macam ni. Islam kata macam ni, Kristian kata macam ni. Padahal dia belum lagi pun kenal betul-betul Allah tu macam mana. Belum lagi tauhid tu yakin dalam hati dia. Dia dah tengok pembandingan agama. Boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan datang keraguan dalam hati. Macam tu juga anak-anak kita. Dia belum kuat lagi, akidah dia tu belum lagi pasak dalam hati dia. Kita dah biar dia tengok benda-benda yang tak baik. Tengok benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Sama ada secara jelas ataupun tak jelas. Law dalam video dan sebagainya tu banyak kadang-kadang tu dia selit-selit lah, tak jelas. Jadi kena hati-hati lah. Jangan bagi mereka melihat benda-benda yang boleh merosakkan akidah mereka dengan mereka mendengar perkataan orang-orang yang ingkar agama. Tetapi boleh juga disebutkan padanya dengan jalan borong sekali-kali. Sekali-sekali. Saya tak berapa nak faham. Cuma saya kalau ikut pada Arab ni, kalau borong ni dia panggil ijmali. Ijmali ni maksudnya secara ringkas. Secara ringkas maksudnya bukan secara detail. Sebab budak-budak ni dia tak boleh faham ni benda-benda yang detail. Kalau cara tafsili, kalau dalam tauhid disebut tafsili, secara tafsil. Untuk orang awam, untuk permulaan cukup cara borong sebut Allah boleh jadi alam, Allah boleh jadi manusia, cukup bagi dia faham. Tak perlu nak terang ni sifat 20 ni. Wujud ni apa dia? Terang wujud ke dalam makhluk. Terang tu dia tak boleh nak faham lagi. Jadi cukup sebut secara ringkas, secara ijmal. Dan diberi takut akan beriktikad dengan dia dan bencikan dia daripada dengan seboleh-bolehnya. Jadi bagi tahulah tentang perkara-perkara yang ingkar dengan agama ni, bagi dia takut. Abang kata ni tak boleh ni lagu ni. Kalau tengok benda-benda yang tak elok tu kena abang. Tambah pula kita lah ni filem dan sebagainya tu ada benda-benda yang tak elok. Itu kena abang. Ni tak boleh tengok ni.
Ni benda ni tak boleh tengok. Dan kita pun jangan tengok. Kita kata mereka jangan tengok, kita pergi tengok. Tak jadi juga. Maksudnya kena bagi tahu. Benda ni tak boleh tengok. Ni boleh tengok. Jangan biar je. Biar mereka tengok. Mereka akan tengok je. Macam filem kalau ada gambar-gambar tak elok pun mereka akan tengok je. Jadi kita bagi tahu. Kata ini tak boleh tengok. Yang ni boleh, yang ni tak boleh, kena habaq. Dan bencikan dia daripadanya seboleh-bolehnya, dan dimulai kepadanya dengan beberapa dalil yang boleh hampir lagi lebih terang. Bila dia dah boleh faham, bawa mai dalil yang dia boleh faham lebih lagi. Kemudian barang yang mengeringi akan dia, dan begitu juga perbuat dengan beberapa dalil yang menunjukkan atas kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi dia kenal Tuhan, mula-mula bawa dengan cara borong, dengan cara ringkas lah, bagi tahu dia Allah menjadikan alam dan sebagainya. Bila dia dah agak boleh faham, bawa mai dengan dalil. Dalil tu bawa mai sikit-sikit. Bawa mai dalil yang mudah faham, kemudian tambah lagi, tambah sikit lagi, tambah sampai dia yakin dalam hati dia bahwasanya dia ada Tuhan yang menjadikan dia. Sampailah kepada dalil yang menunjukkan atas kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal Allah, kemudian kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah i'tiqad dia akan kuat. Ni jalan untuk bagi anak-anak kita jadi orang yang berakhlak. Kenalkan kepada Allah, bawa kepada kenal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal dua ni, maka gelaplah masa depan. Bukan tak kenal ABC. La tak kenal ABC. Tak kenal ABC 1, 2, 3, gelap masa depan. Tak boleh SPM tu tak dapat. Street A ke tak dapat. Cemerlang ke, gelap masa depan. Kerana gelap masa depan ni bukan yang tu. Yang tu hanya benda yang bersifat dunia. Gelap masa depan ni bila tak kenal Allah, tak kenal Rasul, tak boleh baca Quran, itu gelap masa depan. Kalau sampai sekerat jalan, dia jumpa jalan untuk belajar kenal Allah balik, alhamdulillah. Sibuk-sibuk kerja sampai nak pencen, dia kenal surau, kenal masjid, mai kuliah, alhamdulillah. Tapi kalau sampai ke sudah tak jumpa, wal'iyazbillah, tiba-tiba dengar inna lillah, rugi lah. Jadi bila anak itu kita didik dia supaya kenal Allah daripada awal, insya-Allah bila sampai masa dia akan faham, dia akan kenal, dia akan tahu perkara-perkara yang wajib bagi diri dia. Baik. Babu ma jaa fi qabulil hadiyah wal mukafaah 'alaiha. Bab yang datang ia pada menyatakan menerima hadiah dan membalas atasnya. Ni bab bagi hadiah lah dan balas. Kalau orang bagi hadiah kat kita, apa kita kena buat? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, jika sekiranya orang ada memberi hadiah kepadamu, sunat terima akan dia, jika tidak ada mani'nya. Kalau ada orang bagi hadiah kat kita, jangan kita tolak. Tak apa, terima kasih. Itu bukan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menerima hadiah dan Nabi memberi hadiah. Nabi sebut apa? Tahadu tahabbu. Bila kamu memberi hadiah, kamu akan dicintai. Kalau kita banyak bagi hadiah, maka kita akan disukai lah, dicintai oleh orang yang kita beri hadiah. Jadi beri hadiah ini adalah amalan yang baik. Sama ada bagi hadiah sesama suami isteri, bagi hadiah pada anak-anak bagi hadiah kepada ibu bapa, bagi hadiah kepada kawan-kawan. Bukan mesti bersedih saja. Tak ada bersedih pun boleh nak bagi hadiah kan. Kita bagikan sesuatu tanda kita mengembirakan hati dia. Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan dalam hati orang lain. Itu di antara amalan mulia yang kita boleh buat. Dan salah satunya adalah memberi hadiah. Sunat terima kalau tidak ada mani'. Mani' ni apa? Mani' ni perkara yang menghalang daripada kita boleh terima hadiah tu. Ada jugalah. Ada situasinya yang tak boleh terima. Apa dia? Syekh sebut seperti kamu itu qadi atau pemerintah negeri.
Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab bila kita jadi qadi, orang yang menjatuhkan hukum, kita jadi menteri, orang yang memutuskan, ataupun orang yang menentukan projek-projek ni nak bagi kepada siapa dan sebagainya. Kalau kita terima hadiah, dia jadi seperti mana? Rasuah. Mungkin dia akan bias dalam menentukan keputusan hakim dan sebagainya. Jadi kalau ada maniak, benda yang menghalang daripada kita terima, barulah hilang hukum sunat tu. Sebab tak timbul fitnah. Dan sunat pula membalas pemberian orang itu sekurang-kurangnya dibalas dengan puji dan kata-kata yang baik. Ni kalau kita tak ada benda nak balas. Adapun bagi Nabi SAW, orang bagi hadiah, dia akan balas balik. Dia akan bagi balas, dan apa yang dibalas oleh Nabi itu bakal lebih lagi daripada apa orang yang kawan tu bagi. Kalau tu bagi sikit ya, Nabi cekak mah bagi. Itu tanda apa? Tanda orang tak ada cinta dunia dalam hati. Kalau orang yang ada cinta dunia dalam hati ni, disebut ulama sebut, nak tahu dia tu cinta dunia atau tak cinta dunia, kalau orang kita terima satu benda tu, kita seronok, kemudian ada orang meminta kat kita rasa berat nak bagi. Kita bagi tapi hati lah rasa berat, itu masih lagi cinta dunia. Orang yang tak cinta dunia ni, dia dapat 1,000, dia nak macam mana dia dapat, macam itulah seronok dia bagi. Itu baru tak cinta dunia. Nak sampai tahap tu, Nabi SAW bahkan tak ada langsung lah dunia dalam hati. Bukan takat seronok bagi balik nilai tu, bahkan lebih lagi daripada nilai yang diberikan oleh orang yang memberi hadiah kepada Nabi SAW. Kalau tak boleh nak bagi, harta tak ada, nak buat lagu mana? Kalau harta tak ada, ni bagilah kata-kata yang baik ataupun pujian-pujian dan doa. Kita orang Melayu ni sebut apa? Terima kasih. Sebut terima kasih. Dapat zakat pun terima kasih. Dapat zakat sebut terima kasih. Saya dulu masa mengaji dulu, guru saya pernah bagi zakat. Saya sebut terima kasih. Dia marah saya. Jadi kita terima kasih apa? Doa lah. Itu kita belum lagi diajak dengan budaya doa. Bila orang bagi satu kepada kita, kita doalah kepada dia. Terima kasih tu budaya kita. Kita selitkan, kita utamakan ibadah. Kita masuk budaya kita, janganlah tinggal sebut terima kasih. Kita sebut juga doa. Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Itu doa lah. Bila dia bagi satu kepada kita, kita doa kepada dia. Itu sekurang-kurangnya balasan daripada hadiah yang kita terima. Ataupun kalau orang tu orang yang kedudukan dia tinggi, orang yang kita muliakan, guru kita ke contohnya, ataupun ayah kita ke, orang yang kita muliakan, orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, kita sebut apa? Jazakumullahu khaira. Jazakumullah. Kum ni patutnya untuk ramai, kamu untuk ramai. Tapi dalam bahasa Arab bila kita sebut jazakumullah kepada seorang, maksudnya itu lafaz memuliakan orang tersebut. Kalau sebut jazaka, kamu, jadi sama-sama kita sebut jazakallahu khaira. Kalau kita sebut kepada orang yang mempunyai kedudukan, orang alim, ahli ilmu, kita sebut jazakumullahu khaira. Bila orang yang dengar tu jawab apa? Dia boleh sebut wa iyyaka, ataupun sebut wa jazak. Wa jazak, wa jazak. Jawapan, semoga Allah membalas kepada kamu juga. Kita doa kepada dia. Dia bagi hadiah kat kita. Kita kata jazakallahu khaira, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Kemudian dia pula jawab balik kat kita, dia kata wa jazak, semoga Allah membalas kamu juga. Tu ni saling berdoa lah. Kalau kita dapat zakat sebut apa? Ajarakallah. Tu semua doa. Ataupun kita nak tambah lagi, jazakallahu khairan katsira, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan yang banyak. Itu doa. Tapi kalau kita ada benda nak bagi, dia bagi satu kat kita, maka kita balas dengan benda yang kita boleh bagi. Itu akan melahirkan perasaan, menghubungkan silaturahim, mendekatkan hati, menzahirkan rasa cinta dengan apa? Melalui wasilah kita memberikan hadiah dan membalas dia balik. Ini di antara
amalan dan ibadah yang baik yang kita boleh buat. Habis sebut sikit lagi nah. Dalam hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalul hadiyah wa yusibu 'alaiha. Diriwayatkan oleh seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihinya, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ia menerima hadiah dan membalas ia atasnya. Baik. Masalah, membalas hadiah orang itu adakah wajib atau sunat? Ini soalan. Jawab, membalas atas hadiah dan hibah itu sunat juga. Hibah ni pemberian. Hibah ni kita bagi sesuatu kepada orang, bukannya zakat. Kita bagi kepada dia, itu dia panggil hibah lah. Hadiah ataupun hibah, tanpa ada jual beli. Dia tidak ada pertukaran. Berjual beli ni apa? Jual beli ni tukar. Saya bagi telefon, dia bagi duit, itu jual beli lah. Ataupun saya bagi telefon ni, dia tukar bagi telefon lain, itu jual beli. Adapun hibah ni apa? Hibah ni dia tak patah balik, tukar. Dia bagi, dia tak ada balas balik dengan, ataupun dia tukar dengan benda lain. Itu hibah, pemberian. Hadiah pun sama juga. Hadiah ni bukan minta tukar, tak. Dia bagi itu bukan dengan harapan untuk tukar. Jual beli, bagi itu dengan harapan patah balik, ada pertukaran. Hadiah, dia bagi tu, dia tak mengharapkan balas balik. Adapun orang yang nak bagi tu, bagi kepada dia, itu hadiah yang lain. Kerana menurut perbuatan Nabi SAW yang demikian itu, sunat tu kerana ikut perbuatan Nabi. Maka pada hadis dalam masalah 308 tadi, mengambil dalil setengah daripada ulama mazhab Maliki atas wajib membalas hadiah orang itu. Ini mazhab Maliki. Mazhab Maliki beramal dengan hadis itu, kata wajib. Maka jalan wajibnya kerana membalas hadiah itu yang bertekun Nabi membuatnya. Kerana dalam mazhab Maliki dia berpandangan Nabi, dalam banyak riwayat Nabi memang balas balik. Apa yang orang bagi kat Nabi, Nabi balas balik. Jadi pandangan Imam Malik mengatakan wajib. Kerana Nabi ni bertekun dalam buat benda tu, Nabi bagi balik. Tak mungkin dalam setiap hadis sebut ada orang bagi hadiah, Nabi balas. Ada bagi hadiah, Nabi balas. Sehingga diletakkan hukum wajib. Dan bermula mazhab Syafi'i tiada wajib membalas hadiah dan hibah itu dengan semata-mata hibah dan hadiah, kerana tidak dikenaki akan dia oleh lafaz hadis dan adat. Dan jikalau jatuh demikian itu daripada orang bawah kepada orang atas sekalipun, ini tak wajib lah. Kalau kita tak ada apa nak balas, maka sekadar ucap jazakallahu khaira, ucap terima kasih, cukuplah. Kita akan dapat pahala menerima hadiah. Dan yang tak bolehnya apa? Yang jadi makruh. Makruh apa? Makruh ni kalau kita hadiah yang kita dapat tu kita patah balik bagi kat dia. Tu tak boleh. Duit pun sama. Kawan tu bagi kat kita RM10, kita kata ni saya hadiah balik lah. Itu tak boleh. Boleh lah buat, bukannya haram, tapi makruh kita buat perkara tersebut. Jadi kalau kita dapat duit, kita terima. Kalau kita nak bagi kat dia, boleh kita ambil duit lain. Ni hadiah saya lah. Kalau nak bagi dapat pahala lebih, dia bagi 10, kita bagi 100, contoh. Lipat gandakan daripada apa yang dia bagi. Itu baru ikut perbuatan baginda Nabi SAW. Jangan bagi benda yang sama. Jadi kalau bagi benda yang sama, dia tak dapat pahala sunat, rugi lah. Bila kita bagi hadiah, kita bagi sedekah, kita bagi sesuatu pada orang, kita tak dapat pahala, rugi lah. Jadi kita bagi itu biarlah bukan yang diberi oleh orang tersebut. Ni saya hadiah balik lah, no? Itu bukan cara yang betul. Kita rasa macam betul lah. Maksudnya dia bagi kita tu, dia sonok lah kita terima. Dia nak kita terima, kita bagi dia balik. Apa? Itu bukan maksud kepada pemberian hadiah. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Nabi menerima hadiah dan Nabi membalas balik dengan balasan
yang setara ataupun lebih lagi daripada pemberian orang tersebut. Jadi sekadar itu dulu untuk perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat beramal walaupun sedikit dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan apa yang telah dihuraikan, apa yang telah diajarkan oleh para ulama kita melalui penulisan-penulisan mereka, insya-Allah. Jadi kita berhenti dekat hadis yang ke 104 dan masalah bab yang ke 310. Ini 22 bulan. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang silap, saya mohon ribuan kemaafan. Sama-samalah kita memperbaiki diri kita untuk mengikuti jejak langkah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita akan sentiasa diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tangguh dulu majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.